tu. Kau dah tu mana ni? Ada program kali ni. Oh, kena pergi awal sikit sudah awal sikit. Di mana? Di Jalan Kebun, Pondok. Ni Kelah. Kelah, jauh ke? Program pukul 9 Ada hal. kita insya-Allah nanti. Kita stop Insya-Allah nanti. Nah, kita bukan. Boleh. Merah deh. Ada ni, tak apa budak-budak makan. Budak-budak yang mai suka. Sebab you program ni sekali ngam apa pagi. Kia mulai ke apa lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala Syekh Zainul Abidin Ibn Muhammad al-Fattani al-Makki thumma al-Filfilani rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan ilmu tuh artinya, arti ilmu tahu. Maka tahu Allah Ta'ala itu tiada dengan belajar. Alhamdulillah para hadirin semua, kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid, karangan bagi Syekh Zainul Abidin Ibni Muhammad al-Fattani al-Makki thumma al-Filfilani. Kita sambung masih lagi dalam perbicaraan sifat ma'ani, yaitu sifat yang dibangsakan pada ma'nan, artinya ada diri. Maka kalau gitunya sifat ma'ani ini dia panggil kategorinya sifatun wujudiyatun, sifat yang bahasa sungguh lagi ada. Setara mana ada? Kira-kira lau kushifa bina la ra'ainaha, kalau dibukakan hijab, lau kushifa binal hijabu
Tuh lau kushifa 'annal hijabu, jikalau dibukakan daripada kami kita ni hijab, akan hijab maknawi dia panggil, dinding yang bahasa tak nampak itu. Kalau dinding hok ni tempat muslimat itu orang panggil dinding hissi, hijab hissi, nampak dengan mata kepala kita. Tapi dinding yang dimaksud tu ialah tak nampak dengan mata kepala kita, itu dia panggil dinding maknawi ataupun hijab maknawi. Kalau dibuka oleh Allah Ta'ala, la ra'ainaha, pasti kita akan dapat nampak sifat-sifat wujudiyah Allah Ta'ala. Gitu dah. Termasuk sifat wujudiyah Allah ialah hari ininya ilmun. Tu. Kalau kita baca kitab Arab kata wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu, dan mesti juga pada hak, yakni pada zat Allah Subhanahu wa taala oleh sifat ilmu. Ini ada sifat ilmu ni di zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah musannif kita membilangkan sifat ilmu kemudian daripada iradah? Terlebih dahulu kita menyata wa innama, dalam kitab Arab kata wa innama zukiral ilmu ba'dal iradati, hanya saja disebutkan sifat ilmu kemudian daripada sifat iradah, kemudian daripada sifat penentu, lalu baru disebutkan sifat ilmu. Kerana apa? Li'annaha, kerana sesungguhnya sifat penentu Allah Ta'ala, iradah Allah tu ala muwafiqatihi atau ala muwafaqatihi, di atas muwafakat akan dia akan ilmu. Gitu. Tuh. Kerana apa? Kerana apa kau orang panggil tu benda hak Tuhan nak, Tuhan tentu, itu mesti muafakat dengan apa yang dia tahu. Itu apa yang dalam ilmu dia. Inil qasdu ila ijadi syai'i, kerana tuh inil qasdu, kerana idzil qasdu, kerana bermula, idzil qasdu, kerana bermula nak. Al qasdu maknanya nak, tuju seorang itu ilal ijadi syai'i, tuju kepada nak buat akan sesuatu, ma'al jahli bihi, serta tak tahu, jahil, tak tahu dengan sesuatu yang nak buat itu, muhalun, ialah mustahil. Itu dah. Macam kita nak tuju ke makan, hati kita nak tuju ke nak pergi makan, maka mesti dah kita tahu kita tu nak pergi makan. Takkan hati kita tuju nak pergi makan, kita tak tahu gapo satu makan tu gapo dia. Tu kira-kira mudahnya fikir dengan kepala otak lagu tu lah. Jadi Allah Ta'ala dia nak buat gapo sekara, makhluk ni, itu orang panggil sifat kudrat. Sifat kudrat. Allah Ta'ala yang bersepakai di zatnya sifat kudrat, dia berkuasa mengadakan makhluk dan meninggalkan mengadakan makhluk atau meniadakan makhluk. Dia berkuasa penuh. Kemudian tiap-tiap benda yang Tuhan nak buat itu, tentu dah dia buat dengan tentu, dengan nak dia panggil. Kerana Tuhan itu fa'ilun mukhtar, Tuhan sang pembuat yang maha milih. Bukan dia buat dengan pakai buat gamuk-gamuk gitu, tidak. Dia buat gapo sekara hak dia nak buat tu dengan nak, dengan tentu. Fa'alul lima yurid, Tuhan buat gapo hak dia tentu, hak dia nak. Dia tak buat gapo hak dia tak tentu. Itu habis dah. Itu kita duk bahas sifat iradah. Kemudian apa hak dia tentu tak itu pula, dengan bersepakai di zatnya sifat penentu, sifat iradah, pasti dah nyata-nyata dia tu tahu pada sifat ilmu dia. Gitu dah. Jadi kalau kita ambil contohnya seperti jahil, seperti kafirnya Firaun. Kufurnya Firaun. Tuhan yang buat, Tuhan yang buat. Tuhan nak dak Firaun tu kafir? No. Lepas tu dia tahu dak Firaun tu kafir? Tahu. Bila tahu? Sedia kala lagi. Belum Firaun tu Tuhan buat tu Tuhan tahu nyata dah. Sebelum Firaun tu wujud, bahkan sebelum daripada makhluk ni wujud, Tuhan tahu di ilmu dia nyata sedia kala. Orang panggil suluhi tanjizi qadir.
luluh sedia kala lagi nyata di sifat ilmu dia bahawasanya Firaun tu mati kafir. Bukan nanti Firaun mati tu baru Tuhan tahu kat mana gitu. Mungkin kita duk berhak kata Tuhan tu tahu bila Firaun mati kafir. Teka Firaun mati itulah baru tahu. Oh, kalau gitu jahil lah Tuhan. Firaun nak mati tu barulah wa aghraqna ala fir'aun, kami tenggelam lemaskan puak-puak tentera Firaun. Bila lemah mati lemah Firaun matilah kafir tu barulah Tuhan Firaun matilah dia kafir lah, tak ada arah lah gitu kah? Bukan Tuhan kalau lagu tu. Terdahulu jahil dia panggil ilmu Allah Taala kalau balas tu. Maka Tuhan tahu Firaun ni mati kafir sejak kala lagi. Lepas tu apa Tuhan duk suruh juga Nabi Musa, Nabi Harun tu duk pergi dakwah dia. Tu tengok. Maka perbuatan Allah Ta'ala semuanya terkandung hikmah. Bukan ada gharak, tujuan keuntungan yang kembali kepada Tuhan. Dan bukan juga sia-sia. Tak ada gapo sekara sia-sia, tidak. Bahkan di celah itulah tiap-tiap perbuatan Allah dan hukum hakam Allah ada hikmah dia panggil, menunjuk kebijaksanaan Allah. Tu lagu tu. Jangan kita kata kalau aku jadi Tuhan aku tahu ada Firaun. Maknanya mu lebih bijak dah Tuhan kau mana? Tuhan buat hak baik, hak jahat ni semuanya ada hikmat lah ke? Tuhan belaka hak buat tu. Jangan jadi Mu'tazilah jangan. Mu'tazilah ni hak baik je Tuhan buat. Hak jahat makhluk sendiri hak buat. Tu tengok. Asalnya nak lari kata Tuhan tu lemah, Tuhan tu zalim, akhirnya mengisbatkan Tuhan tu lemah. Sebab apa kata itu? Sebab hak jahat dengan hak baik ni kalau kita tengok dengan mata kepala kita, banyak hak mana? Banyak hak mana? Banyak hak jahat lagi. Betul tak? Banyak hak buruk lagi. Tengok, orang hak mari turun surga dengan orang hak duk luar daripada surga, duk gapo tahulah di Sumipo tu. Atas badai. Mana ramai? Cuba tengok. Ramai orang duduk luar lagi pada orang duduk dalam ni. Tengok. Hak ramai duduk dalam ni, hak mana hak orang panggil ngaji sungguh, ngaji tumpu sungguh. Tu beza pula tu. Hak lekat dinding Spiderman lain pula dekat ni. Hak kerah-kerah bila nak asal tidur tunggu isyak lain pula. Maknanya banyak hak buruk sama pada hak baik. Bermakna lemahlah Tuhan. Itu beratnya Mu'tazilah. Kenapa? Isbat Tuhan hanya buat hak perkara baik saja, perkara hak buruk makhluk sendiri hak buat. Kita ahli sunnah dah baik buruk semua Tuhan hak buat. Tuhan hak buat. Cuma hamba tu diberi orang panggil ikhtiar usaha, ikhtiar pilihan hamba dan usaha hamba berlaku orang panggil perbuatan tu di diri hamba yang tidak memberi kesan, tidak memberi bekah. Itu dah. Hanya semata-mata sah untuk disandarkan perbuatan tu perbuatan kita dan sah untuk dibalas pahala dosa syurga dan neraka. Itu. Maka Mu'tazilah dah. Tu Tuhan suruh pasti Tuhan nak. Tu satu lagi. Tiap-tiap benda Tuhan nak pasti Tuhan suruh. Tuhan suruh pasti Tuhan nak. Tu Mu'tazilah. Dia melazimi kan orang panggil, menautomatikkan antara suruh, amar dan iradah. Itu Mu'tazilah. Kita orang ahli sunnah dah tidak berlazim-laziman antara iradah kehendak Tuhan, ketentuan Tuhan dengan apa hak Tuhan suruh. Karena Tuhan suruh dak Islam, suruh. Tapi Tuhan nak dak semua makhluk manusia ni masuk Islam? Tidak semua Tuhan nak masuk Islam. Tapi Tuhan suruh dak semua masuk Islam? Suruh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu tu muslim. Tuhan suruh semua sekali tu Islam. Tapi Tuhan nak tak semua manusia masuk Islam? Tak nak. Dalil tak nak tengok. Bukan semua orang Islam ada dalam Quran ni. Kita doa baca sama ayat Quran. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu nak, hai Nabi Muhammad, senang sangat bagi Tuhan untuk jadikan semua manusia ni mukmin berlaku atas muka bumi. Tak ada kena mu berdakwah lah, hai Nabi Muhammad. Aku boleh buat semua sekali Islam berlaku, semua masjid, semua surah, semua musalla. Tak ada gereja, kanisah, ketik, tokong, kuih, tak ada. Kalau aku nak, pas realitinya begitu dah. Dah.
Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'min. Lagi aku pun tak nak. Apakah patut engkau hai Nabi Muhammad nak mengikrah, nak menyakiti, nak memaksai semua orang semua manusia ni hatta yakunu mu'mini, sehingga mereka jadi orang mukmin belaka-laka? Istifham bi maknal ingkari. Maknanya tidak patut. Tu kita orang ahli sunnah wal jamaah kena ingat baik-baik tu pegangan kita. Kemudiannya gapo hak Tuhan tentu tadi tu, hak Tuhan nak berlaku tadi tu, semuanya dia tahu di sifat ilmu dia. Maka sebab itulah susunan ulama bila sifat ma'ani pertama kudrat. Kerana apa? Zahir nampak sifat kudrat ni kerana apa? Takluk dia menjadi, itu mengada. Nah, kita tak tahu gapo hak Tuhan tentu atas kita ni, lepas ni gapo semua sekali tak tahu. Bila sekarang pak dia buat aksiden, tahu hak gapo berlaku ni lah ni sekarang ni, itu hak dia tentu sedia kala belum daripada wujud makhluk lagi. Dan gapo hak dia tentu tu, gapo hak dia nyata di sifat ilmu dia sedia kala lagi. Jadi ulama susun kudrat, iradah, ilmu. Nah, lagu tu dah habis. Kemudian kata dianya, dan ilmu artinya, arti ni balik bahasa, terjemuh daripada Arab ke Melayu. Ilmu tu bahasa Arab. Nah, bahasa Melayunya apakah ilmu? Tu orang panggil terjemuh baru. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada satu bahasa ke bahasa yang lain. Daripada satu bahasa, ini bahasa Arab, ke dalam bahasa Melayu. Artinya, ini translate-nya, terjemahannya ilmu tu ialah tahu. Kata gapo hak Syekh kata ni tahulah. Kemudiannya kalau kita nak lebih tepat lagi terjemuh sifat ma'ani ni, kita letakkan pe di depan. Nah, nak menunjuk kata bahawasanya sifat ni sifat ma'ani, sifat wujudiyah. Maknanya sifat wujudiyah ni sifat yang ada mabda', tempat terbit mula pucuk asal. Itu dah. Maka sebab itulah Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani yang digelarkan dengan Pak Dok Mekah, adalah kitab Baquratil Amaninya, ia letak terjemuh orang panggil sifat ma'ani ni, letak po belakang di belakang depan. Mana? Pengetahuan. Gitu. Sebab apa? Sebab tahu Tuhan ni banyak. Mengetahui itu banyak. Tahu tu orang panggil samaratus sifat, jaksa bagi sifat. Kirja'an orang panggil ta'alluq bagi sifat ilmu tu ialah mengetahui. Mengetahui ni banyak. Tuhan tahu tu pun banyak. Bukan sedangkan sifat ma'ani ni satu ya. Tak berbilang. Jadi kalau kita terjemuh ilmu artinya tahu atau mengetahui. Gapo dia mengetahui? Satu sifat, satu je sifat mengetahui. Artinya Tuhan tahu tu satu ya. Jahil lah Tuhan kalau gitu. Kita tahu banyak enggak ada ni. Dah. Jadi bukan orang panggil apa? Hak nak dibahasnya tentang mengetahui semata-mata atau tahu, tapi nak diisbatkan pengetahuan. Tepat pucuk terbitnya tahu dan mengetahui itu ialah pengetahuan. Gitu. Kalau semata-mata mengetahui atau tahu, Mu'tazilah pun tidak ingkar Allah Ta'ala Maha mengetahui. Engkar Allah Ta'ala Maha mengetahui gak kafir lah. Allah Ta'ala tak Maha mengetahui, kafir selalu ni. Sebab apa? Hak tu sabit dalam Quran. Innallaha alimun bidzatis sudur. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Kita duk baca semua kan? Suratul Mulk. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Muselu ko soramu atau mu berderah ko mu kuat melaum nepik ko soramu, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Tuhan itu Maha mengetahui ia apa yang tersembunyi dalam dadamu. Itu. Maka kalau ingkar mengetahui memang kafir. Tuhan tidak Maha mengetahui, kafir selalu. Itu. Maka Mu'tazilah tak kafir, cuma dia sesat, dia tidak ahli sunnah wal jamaah. Maka kenapakah dia tu sesat? Karena dia tidak mengisbatkan sifat-sifat di zat Allah Ta'ala. Maka karena itulah Mu'tazilah juga dipanggil Mu'attilah. Dia panggil Mu'attilah ni mana fuq yang mentaktil, mengkosongkan zat Allah daripada segala sifat-sifat. Mana Tuhan ni tak ada sifat, zat saja.
Allahu qadirun bi qudratihi hiya zatuh. Allahu qadirun bi zatih. Boleh tak? Allahu muridun bi zatih. Allahu alimun bi zatih. Gitu. Allah maha kuasa dengan zat dia. Allah maha menentu dengan zat dia. Allah maha mengetahui dengan zat dia. Siapa kata? Mu'tazilah kata. Itu. Jadi kalau setakat mengaji kata Tuhan maha mengetahui, gitu saja, tak ada lebih kurang kita dengan Mu'tazilah. Kita mengaji tauhid ni nak lari daripada hak sesat firqatud dallah. Jadi benar-benar ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan wujud sifat di zat Allah Ta'ala. Maka bunyinya lagu ini, Allahu qadirun bi qudratihi hiya sifatuh. Allahu muridun bi iradatihi hiya sifatuh. Allahu alimun bi ilmihi Allahu alimun bi ilmihi huwa sifatuh. Lagu mana bunyi? Yaitu Allah zat yang maha berkuasa dengan bersepakai di zatnya sifat berkuasa. Allah zat yang maha menentu, maha berkehendak, maha mau, dengan bersepakai di zatnya sifat penentu. Allah zat yang maha mengetahui dengan bersepakai di zatnya sifat pengetahuan. Gitu. Maka hak satunya mana? Hak satunya ada apa tu? Itu. Perkuasa, penentu, pengetahuan tu satu. Adapun berkuasa, menentu, mengetahui, tu banyak tu. Banyak. Jadi sebab tu kalau kita terjemah erti ilmu mengetahui, ni orang panggil terpayah nak faham ngaji sifat 20 tu. Sebab apa? Sebab kita lalu dah sifat wahdaniyah. Allah Ta'ala tu esa pada zatnya, pada segala sifatnya, pada segala perbuatannya. Artinya apa? Allah Ta'ala esa pada segala sifatnya. Sifat Tuhan tu banyak, tapi sesekala, satu jenis juga, satu kudrat, satu ilmu, satu iradat, satu hayat, satu sama, satu basar, satu kala. Tiba-tibanya satu kudrat artinya berkuasa, satu berkuasa, orang lemah tu kan. Satu ilmu artinya mengetahui, satu mengetahui, orang jahil lah tu kan. Tu jadi peling hak tu. Jadi kalau kita terjemah tu dengan letak apa, InsyaAllah mudah kita nak faham pengajian ilmu sifat 20. Gitu. Jadi hak dia terjemah, hak Syekh Zainul Abidin ni terjemah dengan tahu ni, dia panggil terjemah daripada sifat dengan makna samaratus sifat. Gitu dah. Dia tiap-tiap sifat ma'ani ni boleh terjemah dengan 3. Melainkan hayat 1 je boleh terjemah dengan 2. 2 makna. Mana? Makna sifat, makna samarah. Ta'alluq tak ada. Kalau lain daripada sifat hayat, ada terjemah 3 belaka makna. Kalau kita nak terjemah, mana contoh kudrat dengan makna sifat perkuasa, kudrat dengan makna samaratus sifat kuasa, kudrat dengan makna ta'alluq bagi sifat berkuasa. Iradat itu kan? Iradat dengan makna sifat penentu. Iradat dengan makna samaratus sifat netu. Iradat dengan makna ta'alluq bagi sifat menentu. Itu tengok. Gitu juga ilmu hak kita rasa hari ni. Ilmu dengan makna sifat pengetahuan. Hak ni hak satu. Hak ni hak didefinisikan oleh ulama dalam kitab-kitab Arab lain. Sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala ya'lamu bihal asya'a. Pengetahuan tu apa pengetahuan? Sifatun, satu sifat. Satu je, bukan banyak dah, satu je pengetahuan. Kerana mustahil berbilai-bilai pada sifat Allah Ta'ala di zat dia pada jenis yang sama pada nama dan makna. Satu sifat, sifatun, satu sifat. Sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun bizatihi ta'ala. Satu sifat yang sungguh lagi ada tu sedia kala, lagi pula kekal berkekalan selama-lamanya. Ada di mana tu sifat pengetahuan tadi tu? Di zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ni hak ni orang panggil hak wujudiyah ni. Hak kalau dibukakan hijab, nampak sifat pengetahuan tersebut. Itu dah. Jadi itu orang panggil terjemah ilmu dengan makna sifat, letak pos butik. Tu beres. Kalau terjemah sifat dengan makna samarah, samarah ni maknanya jaksa. Jaksa bagi sifat.
Itu terjemah seperti ini. Mana? Tahu. Apa jasa bagi sifat pengetahuan? Tahu. Nah, kalau diterjemahkan dengan makna ta'lam, pengetahuan tadi itu ialah mengetahui. Jadi tahu tu pun banyak, mengetahui tu pun banyak. Hak satunya mana? Pengetahuan yang ada di zat Allah Ta'ala tu satu tak berbilang. Nah, gitu dah. Habis itu. Apakah tugas sifat pengetahuan? Tugas sifat pengetahuan yang ada di zat Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala yang bersepakai di zatnya sifat pengetahuan, ya'lamu bihal asya'a. Mengetahui Allah Ta'ala dengan bersepakai di zatnya sifat pengetahuan, al-asya'a, akan segala sesuatu. Tak kira gapo segala benda, tak kira. Jadi sifat pengetahuan ni takluk dia tu berhadap kepada sekalian perkara. Mana? Benda wajib Tuhan tahu, benda mustahil Tuhan tahu, benda jaiz pun Tuhan tahu. Benda wajib Tuhan tahu. Mana benda wajib pada akal? Zat Tuhan dan segala sifat-sifat Tuhan. Tuhan tahu. Benda mustahil Tuhan tahu. Gapo benda mustahil? Anak bagi Tuhan, bini bagi Tuhan, mokpok bagi Tuhan, Tuhan lain pada Allah. Itu apa panggil benda mustahil. Tuhan tahu kan diri perkara mustahil, dan tahu kata tak ada. Tahu diri mustahil itu, lagi pula tahu kata benda mustahil ini istihalah, tentu tidak. Gitu dah. Tu. Benda jaiz Tuhan tahu. Mana benda jaiz kita makhluk ni Tuhan tahu. Semua Tuhan tahu. Dan tahu Tuhan itu pula muafakat dengan perkara. Muafakat dengan perkara. Orang panggil mutabaqatu lil waqi'i ataupun muwafiqatu lil haqqi. Kena sungguh dengan diri perkara. Itu tahu Tuhan. Tu Tuhan Maha mengetahui sesuatu perkara tu dengan betul-betul tu. Kalau benda tu kita tahu dengan tidak muafakat dengan realiti perkara, orang tak panggil tahu. Orang panggil apa? Jahil, bodoh. Cuba tuan-tuan semua dengar kalau ada orang ceramah. Dia kata mana? Para hadirin semua, lembu-lembu ni para hadirin ialah sebuah kenderaan beroda 4 pakai minyak petrol guna steering. Lagu mana? Kita angguk tak? Angguk tak? Masya Allah, alim ustaz ni gitu. Tapi kalau orang tak kenal lembu, memang angguk, ikut siapa ngajaga apa-apa. Iya belaka dak ni. Iya belaka. Tapi kalau orang kenal gapo dia menata lembu tu, yang ngiling kepala kau yang angguk. Yang ngiling kepala kata menata ustaz ni jahil murakkab dak ni. Walau confident ngajar. Tuan. Lembu-lembu ni ialah sebuah kenderaan beroda 4. Guna minyak petrol. Pakai steering. Gitu. Hak jahil. Gitu lembu. Dia hak jahil. Tapi hak alim, teruk dia ni. Sebab apa? Sebab benda hak dia tahu tu kena tak dengan realiti perkara? Kena tak? Kena. Lembu tu gitu sungguh? Dah. Tak kena dengan realiti perkara tu orang panggil jahil, bodoh. Tapi kita akhir zaman ni tak ada kira. Biar confident, biar bodoh asal confident. Tu betulnya confident tu lebih. Biar bodoh pun. Memang gitu. Akhir kita gitu kan. Biarlah bodoh pun asal confident. Ya betul. Kemah. Semangat dia ceramah. Itu ni. Yang menera atas lembu ni tuan-tuan. Tubik orang-orang tekak. Kemah. Bersembuh tak tahik gigi. Nampak kemah kemih ya ceramah. Padahal benda isi hak dia ceramah tu betul tak? Tak betul. Orang alim kata kan, bodoh ni memang ngecin dia dah. Tu orang panggil apa? Jahil. Sebab apa? Sebab ilmu-ilmu ni mesti muafakat dengan diri perkara. Mana? Kena dengan wakil, kena dengan realiti dia panggil. Tu. Contoh kita nak cerita. Buat contoh. Nak nampak faham ilmu kita ni jahil. Fi maknal jahli dia panggil. Kita pun kata kita ada ilmu, tapi ilmu kita tu fi maknal jahli. Seorang bapa
Hari-hari duk hantar anak dia pergi sekolah. Naik motor ke naik kereta ikutlah. Dia hantar anak dia sekolah pagi-pagi start yang dia kereta, start motor. Dia dua anak dia pergi sekolah. Sudah masuk sekolah, anak dia pun tubik. Ni balik ke rumah ke kedai kopi tak kira. Hari-hari lagu tu lah. Gapo hak dia tahu tentang anak dia dalam kepala otak dia. Mesti dia akan kata dalam kepala otak dia, anak aku pergi sekolah. Anak aku pergi sekolah. Sebab apa? Tiap-tiap pagi pergi atas sekolah, balik sekolah, pergi tunggu depan pagar sekolah, anak dia muncul, naik dia dua motor, balik. Gitu tak? Hari-hari ada kepala. Sapalah berbulan-bulan akhirnya cikgu display telefon kata, ni Pak Mak ke? Ya Pak Mak dah ni kata. Ambon ni cikgu anak Pak Mak ni tanya sikit. Kat mana bulan dah tak pergi sekolah ni? Mana boleh cikgu? Saya hantar. Ni. Saya hantar tiap-tiap pagi pergi sekolah. Tak ada lagi ni. Pak Mak teracik siasat sendiri. Dia pun siasat sanggup. Rupa-rupa anak dia lopak pagar klik buat apa. Hidup main dia. Ni internet mana ni. Tempat sisi ke apa dah. Dia kata menateh hanying sungguh. Ni mu tipu aku apa-apa. Ni bulan ni aku duk ingat mu pergi sekolah. Tengok tau. Maknanya ni bulan tu duduk jahil. Itu orang panggil apa? Tahu kita tu fi makna jahili. Kalau kita Tuhan tu lagu tu ke? Tahu dia? Tidak. Tuhan tahu muafakat dengan diri perkara. Itu maksud. Tuhan tahu benda wajib atas wajah wujub. Itu. Tuhan tahu benda yang mesti, benda yang sungguh dengan tentu sungguh. Tuhan tahu benda tentu tidak lagi tak ada dengan tidak lagi tak ada. Tuhan tahu benda yang terima ada, terima tak ada tu dengan boleh jadi. Itu. Serta muafakat dengan benda. Contoh. Abang Zailan tak ada ni. Duk mana Abang Zailan ni? Tak ada dia. Payah tak ada ni nak soal payah. Dia mau duk jauh-jauh lah ke ni. Pasal nak. Itu. Contoh. Ni pukul apa dah ni? Pukul 8.33 malam. Saat ni. Pada hari ni. 8.33 malam. Kita duduk dalam surah Jumaat Al-Mustaqim. Kita ni sekarang. Realitinya kita duduk dalam surah Jumaat Al-Mustaqim. Soalan nak tanya. Nak tanya siapa tahu ni. Payah habis Zailan pun. Tanya nama kau? Aiman. Tanya Ustaz Aiman tu ya. Tanya Ustaz Imam dekat lain duk jauh-jauh belakang nusuk. Ustaz Imam dekat. Nak tanya Ustaz Iman, saat ni pukul 8.33 ni. Hari ni, jangan 8.33 kemarin kau jangan. Hari ni saat ni, realiti sekarang ni kita duduk dalam surah Mustaqim. Nak tanya Ustaz Iman ya. Tuhan tahu ke tidak kita ni ada di pavilion sekarang ni saat ni pukul 8.33 ni. Tuhan tahu tak? Sudah. Sudah. Kan? Tahu? Tak tahu. Jahil tu dah tak tahu? Sudahlah. Tahu ke tak tahu? Pilih satu. Tahu ke tak tahu? Saat ni pukul 8.34 dah tak ada 33. 34. Pukul 8.34 saat sekarang ni, hari ni, saat ni, masa ni, realiti sekarang ni. Kita duduk di surah Al-Mustaqim mentarikah. Sekarang ni saya duduk sini, awak duduk situ, betul tak? Soalan nak tanya Ustaz Imannya, saat ni kita duduk sini, Tuhan tahu ke tidak kita duduk di pavilion? Abang Zailan tengok dia kata selamat aku duduk dalam pavilion. Tahu ke tak tahu? Duk jawab tu ya. Kalau tahu jawab tahu, tak tahu jawab tak tahu. Tahu. Takut ni. Tahu ke tak tahu? Tahu. Tak tahu. 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 Tengok dia tak yakin padahal jawab apa mula-mula tadi betul dah. Ni akidah kena jazam. Putuh, yakin. Macam mana akidah jadi? Sudah, tahu tak tahu. Tahu tak tahu. Jangan. Tahu ke tak tahu? Tak dijawab betul dah benarnya.
Nah, tapi bos saya kata, "Hah? Tak tahu. Jahil tu kan?" Oh, Sudahlah matilah aku kata Tuhan jahil kak, kapi pula ke mana? Nah, Tuhan tahu belaka sendiri. Jawab hak betulnya tadi. Apa? Tak tahu. Jahil tu ada kalau Tuhan tahu tu bukan jahil. Apa? Dah kita duduk mana lah ni? Surah mustaqim. Tiba-tiba Tuhan tahu di pavilion. Tidak ke bodoh Tuhan itu. Macam pok mak tadi lah. Dia duk tahu kata anak dia pergi sekolah. Rupa-rupa duk main internet di sisi mana tu. Dia kata ni. Jahil tak pok mak? Jahil. Pak kalau Tuhan tahu lagu tu juga pok mak. Tidak jahil Tuhan. Tu dia kata ni. Artinya jawab tak tahu. Kalau orang tak ngaji tauhid tak berani jawab dia. Nah, kata tak okey Tuhan tak tahu. Tuhan tahu belaka lah, tak tahu gak kapil lah tu bodoh Tuhan. Ndak tahu Tuhan tu syarat. Mutabaqatul lil waqi'i, muwafiqatul lil haqqi. Apa? Kena dengan realiti. Benda hak berlaku lagu tu Tuhan tahu. Nah gitu. Hidup kita kepek lagu ni Tuhan tahu bila? Baru tahu. Mak kita beranak kita baru Tuhan tahu. Kepek kau macam sikit. Kau gitu. Bodohlah Tuhan lah gitu kan. Ni kita hidup lagu ni, kepek lagu ni Tuhan tahu sedia kala belum ada kita, belum ada mak kita, tok nenek kita, belum ada makhluk sekalipun. Sebiji gini dah Tuhan tahu. Sebiji gini dah. Tu bukan for kita dah tu ni. Bagi orang bujar dah kat sini. Bujar lagi dah. Ustaz memang bujar lagi. Kan nikah dah. Bujar lagi. Bagi bujar ni bahaya sikit. Nah, you duk tengok Facebook kata, comel ni. Comel kata. Nah, bahasa nuak bining kata. Nah, tu tengok gigi jumpa depan janji molek kan. Tengok Allah, potak kaki engkau. Nah, sama tak hak kita nampak di Facebook kan. Tak sama itu. Bodoh tak kita bodoh. Tu makna kita pengetahuan kita tu fi maknal jahli. Itu. Nah, fi maknal jahli. Maka Tuhan tahu tidak gitu dah. Sebiji. Realitinya begitulah Tuhan tahu. Nah, tak tersembunyi walau sikit pun. Nah, sama ada benda tu kulli atau juz'i. Nah, sama ada benda tu bersifat umum atau bersifat detail. Tuhan Maha mengetahui belaka-lako. Nah, itu nanti kita sambung semula pula perbahasan sifat ilmu sebab ambonya ada program mana ni. Nah, jadi tak boleh nak panggil supaya biasalah. Kali ada tu kata alhamdulillah. Mujur bila ni ustaz ada program. Ada program semua tak apa ustaz. Dak ni boleh sudah awal sikit. Dah, kita sambung semula pula. Maka tahu Allah Taala itu tiada dengan belajar. Ini isyarat kata ilmu Allah Taala tidak hasil dengan ilmu yang bangsa ikhtiari, mana bahasa usaha. Nah, kita kan nak tahu gapo kena belajar. Kena belajar. Kalau ilmu tu bahasa nazari. Ilmu bangsa nazari kita kena belajar baru tahu. Melainkan ilmu tu bahasa daruri. Daruri ni macam pedah di lada, manis di gula. Tak kena mengaji sampai universiti baru tahu gula tu manis. Bodoh pakai kata belakang jawab dia kata ni. Tu orang bodoh pun tahu. Tak gula lidah dekat. Manis tak tahulah. Tak kena ngaji siapa ke England mana pakai Al-Azhar baru tahu masingnya garam, pedahnya lada. Itu orang panggil ilmu daruri. Kalau orang panggil ilmu nazari, hak kita kena menadah, kena mengaji, kena belajar, bayar yuran masuk nadah kitab, kena merah tak mikir, itu dipanggil ilmu nazari. Maka Tuhan ilmu dia bukan belaka-laka jenis lagu tu. Kenapa? Hak jenis lagu tu fi makna jahli. Kita sambung semula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Berapa bulan ni? Kedua deh. Nanti lu agak gaduh tutup tu. Nanti lu Ustaz Imai tu. Nanti lu doa tak baca lagi. Gaduh deh. Nak marah tu tak boleh jawab. Tu sebelum kita berdoa ni amo nak ayatlah tentang pembersihan tanah tu hak menilai belanja 50,000 tu. Alhamdulillah kita dah ada 30,000 dan kita telah bayar dah kepada kontraktor tu 20,000. Jadi kita masih berbaki ni untuk seminggu lebih yang ni. Akhir bulan ni kita nak bayar dah 50,000 cukup. Jadi ada lagi baki 20,000.
untuk cuci tanah dengan apa perata tanah bukit ke apa semua tu, menelan belanja 50,000. Jadi malam minta abung tu jangan letak 20 riyal lah, nah letak 20,000 selalu. Pakai soda sini boleh, esok ada semua tak soda. Balik-balik pandang tengok 20 riyal ya, bukan 20,000 dah ni. Esok nak kutip lagi. Nah, pakai soda malam ni. Ada tu dalam poket mana-mana tu duk simpan 20,000 tu. Pakai soda malam ni insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.